Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri webinar anjuran unit E Pembelajaran Politeknik Tengku Said Sirajuddin. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersiaran bersama Tuan Haji Muhammad Jaafar selaku penceramah bagi webinar yang bertajuk CDOS LMS Bit Blue Button. Dan saya Siti Izani Idris selaku moderator hari ini. Okey, berikut adalah skedul. It's 10 o'clock. Skedul untuk online webinar yang akan datang. Okey, sebelum saya meneruskan, ini merupakan beberapa aturan yang perlu dipatuhi oleh semua peserta sepanjang webinar pada hari ini. Pastikan mic berada dalam keadaan mute dan anda boleh unmute jika bertanyakan soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Jaafar. Cik Jaafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita bermula ke? Okey, insyaAllah. Okey. Baiklah, marilah kita mula webinar pada hari ini dan persilakan Tuan Haji Muhammad Jaafar untuk berkongsi tajuk webinar pada hari ini yang bertajuk CDOS LMS Bit Blue Button. Okey, silakan Cik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya mengucapkan sebanyak syukur pada Allah SWT kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Selawat dan salam pada Rasulullah SAW, kepada keluarga baginda, para sahabat serta pengikut baginda. So, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Urustia. Secara jujurnya, untuk kondak kursus ini saya bukanlah orang yang terbaik untuk menyampaikannya. Walau bagaimanapun saya cuba menyampaikannya setelah membuat sedikit pembacaan dan juga kajian terhadap satu perisian yang dikenali sebagai Bit Blue Button ni. Okey, dalam penyampaian saya pada pagi ini saya akan pecahkan kepada empat sesi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengenalan. Kemudian kita pergi kepada interface, menu dan fungsi. Dan kita buat sedikit simulasi dan seterusnya kita buka kepada persoalan. Okey. Okey, berkaitan dengan Bit Blue Button ini, dia merupakan satu web conference system yang digunakan untuk online learning, dan dia merupakan satu perkhidmatan open source yang mana dia tidak perlu dibayar dan tidak mempunyai dan tidak perlu kepada license untuk menggunakannya kerana dia merupakan satu open source. Projek ini dimulakan di Carleton University, Canada pada tahun 2007. Matlamat utama kepada projek ini adalah untuk menghasilkan satu kaedah pembelajaran secara online, engagement antara student dan guru secara lebih berkesan. Projek juga di dalam projek ini akan diadakan satu virtual class seperti virtual class ataupun satu classroom yang diadakan secara virtual ataupun juga digunakan untuk penggunaan office dan sebagainya. Dan ini boleh menambahkan lagi kolaborasi antara penyampai dengan pendengar ataupun pensyarah dengan pelajar.
Sebelum ini kita banyak juga aplikasi video conference ini, tetapi untuk Big Blue Button ini dia buat dedicated untuk teaching and learning. Okay, antara ciri yang ada dalam Big Blue Button ini, dia support real time sharing. Contohnya apabila kita menunjukkan slide dan pelajar-pelajar kita boleh dapat melihat slide berkenaan. Dan antara ciri yang menarik adalah interactivity. So pelajar boleh share the slide untuk membuat aktiviti, dan pensyarah boleh menconteng ataupun menandakan bahagian-bahagian penting dan sebagainya, seolah-olah kita berada di dalam satu kelas. Okey, yang lain tu hampir sama dengan video conference yang lain, seperti penggunaan audio, video, chat. Walau bagaimanapun dalam BBB ni ditambah satu emojis, beberapa emojis untuk menunjukkan kepada kita, pelajar-pelajar kita sekarang ni berada di dalam keadaan yang macam mana moodnya. Mungkin mereka dalam keadaan stres ataupun dalam keadaan tak faham dan sebagainya. So nanti kita akan tengok emoji-emoji yang disediakan oleh Big Blue Button ni. Dan daripada situ pensyarah dapat meneka ataupun merasakan keadaan pelajar masing-masing. Dan di dalam Big Blue Button juga kita boleh pisahkan pelajar-pelajar. Contohnya kita ada 20 pelajar, dan apabila sampai sesi untuk kita membuat perbincangan, contohnya untuk buat brainstorming session, so kita boleh pecahkan pelajar tersebut ke ruang-ruang ataupun ke bilik yang berasingan. So hanya pelajar-pelajar berkenaan saja yang berada di dalam bilik tersebut, dan dia berbincang antara mereka. Dan kemudian lecturer boleh panggil balik keluar semua bilik dan berada dalam bilik umum secara bersama balik. Dan of course dia juga adalah satu visi yang boleh kita rakamkan untuk penggunaan kemudian. Okey, seterusnya berkaitan dengan apa kaitan LMS dengan Big Blue Button ini. Big Blue Button ini digunakan oleh boleh kata banyak major LMS vendor yang membuat integration dengan Big Blue Button ini. Termasuklah LMS kita yang menggunakan Moodle. So kalau kita tengok kat skrin ni, kita ada lagi contohnya yang lain seperti Sakai, Atutor, France, Redmine, WordPress dan sebagainya. So banyak LMS vendors yang ada di seluruh dunia ini menggunakan Big Blue Button ini untuk diintegratekan ke dalam LMS. Sebelum ni kita belum ada. So Big Blue Button ni baru saja dimasukkan ke dalam satu elemen aktiviti yang boleh kita masukkan ke dalam LMS. So dengan kata lain, tanpa kita keluar daripada LMS, kita boleh membuatkan VC dan semua aktiviti kita direkod di dalam LMS kita sebagaimana aktiviti PMP online kita yang lain. Okey, mengapa Big Blue Button ini dipilih? Because dia fokus kepada keperluan teaching dan juga pendengar ataupun pelajar. Okey, seterusnya sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak suka untuk share sedikit supaya kita dapat menghayati tentang Big Blue Button ini, penggunaannya. Okey, Big Blue Button merupakan satu virtual classroom. Actually dia merupakan satu virtual classroom. Apa yang dimaksudkan dengan virtual classroom? Cuba kita tengok gambar ni. Okey, yang belah kiri adalah traditional classroom, di mana di dalam traditional classroom kita ada cikgu, kita ada ruang bilik dan kita ada guru, kita ada LCD projector, kita ada student dalam kelas dan ada meja dan sebagainya. So ini adalah traditional classroom.
So semua orang kena berkumpul dalam bilik yang sama, lecturer kena masuk bersama-sama dengan pelajar dan pelajar pun begitulah, mesti datang on time dan sebagainya. Okey. Bagi virtual classroom, kita tengok virtual classroom, kita ada lecturer juga sama kan, kita ada student sama, tetapi jaraknya berbeza-beza kan. Mungkin seorang pelajar ni berada di Malaysia, mungkin seorang di Jepun dan tempat-tempat lain. Jadi dalam konteks kita pelajar politeknik ni, mungkin mereka berada di rumah masing-masing dan kita berada di tempat kerja kita ataupun di rumah kita. So inilah konsep remote virtual classroom. So elemen-elemen dalam traditional classroom di-applykan ataupun masih ada lagi dalam virtual classroom. Jadi kalau kita boleh perincikan sedikit, kita ada lecturer, virtual classroom pun sama, kita ada lecturer. Bezanya dia ada lecturer ni remote, student, kita ada student juga remote, dan kita ada room juga, room tapi room secara virtual lah. Okey, so kita ada projector kan. So projector ni juga biasa merupakan satu masalah kan. Kalau kita pergi ke kelas biasanya projector tak ada, nak ambil masa nak pasang, projector blur dan sebagainya. Tapi dengan kita menggunakan cara virtual classroom, insya-Allah pelajar akan nampak lebih jelas sebab skrin yang dia lihat berdekatan dengan dia kan. Dalam kelas mungkin dia berada jauh ke belakang dan sebagainya. Okey, so tetapi diganti dengan presentation board lah. Presentation board ataupun presentation space, presentation space. Okey, kalau di kelas kita biasa kita ada whiteboard, begitulah. Kita juga ada whiteboard di dalam virtual classroom menggunakan BBB ni. Tapi whiteboard yang kita gunakan ni adalah smart whiteboard. Nanti kita tengok sebab apa kita kata sebagai smart whiteboard kan. So kita ada kat kelas mungkin whiteboard biasa. Kita pernah beli whiteboard ni, whiteboard smart pun. Kadang-kadang technicality menyebabkan kita tak guna sangat kan. So kita guna secara konvensional. InsyaAllah dengan menggunakan Big Blue Button ni kita boleh menggunakan whiteboard secara lebih smart. Okey, kemudian kita ada juga kadang kalau kita tengok dalam gambar tadi ada flip chart ni kan. So kita juga boleh menggunakan flip chart tapi mungkin kita buat dalam bentuk virtual, dalam bentuk slide. Okey, so kita biasa setelah kita masuk lecture, semua kita dah ada pengalaman bila kita mengajar, kita ada aktiviti kita mulakan kelas, konten kita apa dia, bla bla sehingga tamat. Kemudian kita akan minta refleksi ataupun feedback daripada pelajar kan. Kita nak tengok sejauh mana pelajar tersebut faham. Begitu juga dalam virtual classroom menggunakan BBB ni. So kita mempunyai elemen yang sama, kita boleh meminta feedback daripada pelajar. Okey. Cuma yang lebih kepada virtual classroom ni kita boleh record. So artinya kemudian apabila pelajar yang mungkin tertinggal ataupun untuk nak review balik, so dia boleh buka balik rakaman yang telah dibuat di dalam LMS kita dan dia boleh lihat sekali lagi ya. Okey, seterusnya Big Blue Button features everything you need to teach and participate in an online classroom. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Okey, so dia ada elemen chat, ada webcam, audio, ada emojis yang disebutkan tadi, ada breakout classroom dan ada pooling, ada screen sharing dan juga multi user whiteboard. Multi user whiteboard. Jadi tuan-tuan dan puan dah mengikut banyak VC ataupun video conference application. So most of them ada benda-benda ni, tapi ada satu dua yang mungkin tidak ada dalam VC yang kita telah gunakan. Okay. So itu saja berkaitan dengan pengenalan. Kemudian saya akan pindah ke macam mana kita nak pasang ataupun nak add-kan
BBB ni ataupun blue button ni ke dalam kita punya aktiviti ya. Okey, so saya tunjuk ni cara ni. So mula-mula kita masuk, of course kita kena masuk kepada kita punya LMS lah kan, sebagai lecturer. So kita masuk ke LMS kita. Ini LMS saya. Okey, masih lagi dibangunkan. Okey, so macam biasa. Saya rasa semua kita khususnya daripada Politeknik dan College Community mempunyai pengetahuan yang banyaklah berkaitan dengan ini. Okey. Sekejap ya. Okey, semua adakah tuan-tuan nampak yang saya share ni? Okey. So saya masih share. Nampak. Nampak ya? Okey, so saya pergi kepada ini, nampak ya? Saya punya LMS ni nampak ya? Hello? Semua nampak LMS saya? Nampak. Nampak. Okay. Nampak juga. Terima kasih. Okey, so dalam LMS kita dah masuk kan. So apa yang kita kena buat macam biasa untuk kita addkan aktiviti yang lain. So kita klik button ni kan. Kemudian kita turn editing on. Okey. Turn editing on. Okey, so semua kita punya bahagian dalam aktiviti kita boleh diedit lah sekarang ni kan. Okey, so saya rasa tuan-tuan dan puan semua dah arif tentang ini kan. Okey, kemudian kita add activity macam biasa. Kat sini ada add an activity ya, or resource. Okey, so macam biasa kita add-kan. Okey, kita nak letak kat mana terpulang kepada kita lah kan. Jadi untuk hari ni saya letak kat bawah untuk senang untuk saya asingkan daripada yang lain. So mungkin bergantung kepada cara masing-masing, macam kreativiti masing-masing bagaimana untuk nak asing-asingkan dia punya big blue button activities. So kita add activity, so add. Okey, bila kita add activity dia akan keluar window activity ni macam biasa. So kita just klik je big blue button activity. Okey, dan kita add. Okey, jadi dia minta beberapa perkara kat sini. Kita nak nak pilih jenis aktiviti. Kalau kita klik kat sini, dia ada aktiviti recording saja ke ataupun aktiviti with recording ke kan. So kena pilih lah. So yang defaultnya aktiviti dan juga recording lah. Room, aktiviti dan recording. Okey, so kita namakan dia punya virtual classroom kita ni. Apa nama dia? Kan? Jadi untuk hari ni saya namakan BBB. Okey. So yang lain kita boleh settingkan masa. Cuma yang recording setting ni setakat ini belum ada lagi setting. So kita pakai default yang ada. So yang lain dia punya user siapa dia kan. All users enroll ataupun kita nak buatkan grup kelas-kelas tertentu. So kita pilih macam kita buat yang lain-lain lah, aktiviti dalam LMS. Okay. So kita yang penting ataupun yang wajib kita isi adalah nama kelas ni. Okay. So bila dah tamat kita save and return to course. Okay, sekarang saya dah ada satu aktiviti ya, big blue button ni. Okay. So semua boleh ya. Okey, kemudian kita apabila dah ada, so kita bagi tahu kepada pelajar kita lah kan, supaya dia akses kepada big blue button activity ni untuk mendengar ceramah kita ataupun pengajaran kita kan. Okey, so saya klik sekarang. Okey, so bila kita klik dia akan pergi ke sini, join session. So join session. Okay, so kita klik join session. Kita
Maaf, internet slow sikit. Okay. Okey. Jadi mula-mula dia akan paparkan how would you like to join the audio, sama ada kita nak guna mikrofon ataupun kita nak guna kita nak jadi pendengar saja. So kita boleh pilih antara dua. Setiap kali kita nak masuk ruang mesti dia tanya soalan ni. So kita klik mikrofon untuk kita nak bercakap, student kita dengar mestilah kita guna mic kan. So kita klik. Okey, kita allow BBB guna. Kemudian dia akan ada buat satu echo test, dia panggil echo test. So kita sebut test. Contohnya kita dengar echo kita bahawa dia punya audio tu okey. So kita just klik yes. Okey, apabila tuan-tuan dan puan masuk ke dalam apa ni Big Blue Button ini, so the first interface yang kita akan jumpa adalah seperti ini. Okey, tadi saya mungkin tertinggal sikit. Big Blue Button ni dia merupakan web based application. Kita tengok dia ada ni. So kalau kita setakat ni saya cuba di phone pun dia akan pergi pada web based. Almost all the browser yang ada ni dia boleh mesh lah. So apa ni, dia dalam bentuk web based dalam bentuk web based. Yang sekarang ni banyak dalam bentuk apps kan. Okey. So ini adalah paparan yang kalau kita masuk mula-mula kita akan nampak ni. Okey, yang pertama ini adalah bahagian presentation ataupun presentation area. Apa yang kita nak tunjuk semua apa-apa di sini termasuk video dan sebagainya. Okey, yang kemudian yang ini adalah bahagian untuk chat, untuk share notes dan di bawah kalau saya klik ni, okey, so kita boleh keluarkan. Contohnya saya okey, apabila saya chat, so saya akan apa ni, kita boleh tengoklah kat sini So kalau kawan kita Aiman ni, kalau dia boleh chat, so kita akan nampak kat sini. Okey. Okey. So seterusnya benda ni akan naik lah. Benda ni akan naik sehingga apa ni ke penuh kawasan ni untuk kita chat lah. Okey. Okey, kemudian kita ada share. Okey, kita ada share notes Share note ni. Okey, internet kita slow sikit. Share note ni tujuan dia bergantung kepada kreativiti kita. Kalau kita nak suruh bila habis kelas kita minta pelajar, okey pelajar sekarang apa yang cikgu ajar tadi ataupun apa yang saya ajar tadi, so sila catatkan, kita share di share notes ni kan. So kita tengoklah apa yang pelajar kita dapat masa kita mengajar. So dia akan type lah. Contohnya dia akan kalau kita mengajar berkaitan dengan matematik, mungkin dia akan tulis formula ataupun sebagainya kan. So bergantung pada subjek yang kita ajar. So ini adalah tempat untuk share. Kita boleh control ni actually, sama ada kita saja ataupun pelajar juga boleh masuk ke sini. So kalau pelajar masuk ke sini, so dia apa ni, dia boleh tengok bersama-sama kan. Lepas tu kita boleh tengoklah apa yang pelajar kita dapat semasa kita mengajar tadi. Rupanya benda-benda ni kan. So itu satu kegunaan dia. Okey, ataupun boleh kita guna untuk pensyarah. So dia tak share dengan student dulu, dia letakkan semua poin-poin kat sini. Untuk dia nak mengajar tu dia boleh rujuk. Masa dia tunjuk kat skrin, so dia mata dia boleh tengok kat sini. So dia tahulah step-step untuk dia mengajar. Okey. Ini adalah shared notes. Okey, ini adalah user. Sekarang ni saya dah ada beberapa user. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ia ada yang 4 segi, ada yang bulat. Okey, yang 4 segi ni adalah dia panggil moderator. So dia ada 3 jenis user. Satu moderator, satu presenter dan satu viewer. Okey. So sekarang ni saya sebagai moderator. So yang 4 segi ni adalah moderator dan saya juga adalah presenter. Okey. Jadi kalau saya klik, saya boleh macam saya sebutkan tadi, dia ada emoji punya status.
So saya set ni, saya kata mungkin kata saya nak tinggal kelas sekejap kan, saya nak keluar ataupun take 5 ke apa, whatever. So kita klik ni, so dia akan keluar lah. So sebelum kelas mungkin kita dah explain lah kat student kan sikit, supaya dia faham dia punya simbol-simbol ni. Okay, kalau saya mungkin seronok kan, saya letak kat tu kan. So student tengok, oh rupanya cik seronok hari ni kan. Ataupun mungkin saya marah ke kan, so saya pilih dah yang emoji yang set ke apa, marah tak ada, bagus kan, tak ada marah. Okay, alright. Kemudian kita klik pada student. Okay, so apabila kita klik pada student ataupun viewer, kita boleh jadikan dia presenter. Sekarang ni dia dengar saja, tapi kita boleh buatkan dia jadi presenter. Kalau dia jadi presenter, kita tengok dia kat atas ni, dia punya skrin tadi pergi pada dia kan, daripada saya pindah kepada Abdul Muiz ni. Sekarang Abdul Muiz dia boleh present. Okay, so sekarang ni kita ada student tapi kita tak boleh nak share skrin, nak tunjuk apa yang berlaku di skrin pelajar. Kecuali sekejap lagi mungkin saya boleh gunakan salah satu nama lah. Okay, okay, ni di whiteboard lah. Di whiteboard ni sekarang ni dah ada student yang conteng ni. Saya tak suruh conteng, dia dah conteng saya punya notes. Okay. Okay, so sekarang saya bagi masa untuk menconteng semuanya pada pelajar-pelajar saya ni. Buat apa nak buat kat skrin ni sekejap. Okay, semua tak mau buat pula. Okay, okay. Alright. Okay, so artinya kita share dengan student. Kita share dengan student. Nanti mungkin kita boleh tengok apa manfaatnya macam tu. Okay, so untuk student, so kita boleh jadikan dia apa ni, ataupun kita boleh promote dia kepada jadi moderator. So kita boleh tingkatkan dia jadi moderator. So dia jadi 4 segi. Saya dan dia moderator lah. So moderator ni dia boleh control everything lah. Dia ada kuasa penuh terhadap ni. Okay, so saya demote balik kepada viewer. So dia jadi viewer. So okay, kemudian kat sini ada setting. So kalau kita klik setting ni, kita boleh mute all users, termasuk saya, ataupun kita nak mute untuk pelajar saja. So lecturer tak payah mute, so kita klik ini kan. Dan pelajar ni dia boleh, ataupun viewer ni dia boleh unmute sendiri. Apabila kita mute, kemudian kalau dia nak gunakan mic, so dia akan unmute lah. Dan dia juga boleh mempunyai kuasa untuk mute dan unmute. Kalau kita tengok kat sini, kita pun boleh macam saya sekarang boleh mute. Okay. Okay, so saya boleh mute dan unmute. Begitu juga dengan pelajar kat sini, dia boleh mute dengan unmute. Tetapi kuasa lebih pada moderator, dia boleh mute semua pelajar dia. Okay. Okay, lepas tu kita boleh save nama. Contoh bila semua dah masuk, so kita savekan nama ni, pelajar yang hadir kelas kita. So pada hari tu kita boleh berpandukan kedatangan berdasarkan kepada yang kita save ni lah. Kita save, dia save dalam bentuk kata silap saya dalam bentuk notepad. So kita akan dapatkan senarai pelajar. Kemudian kita ada log viewer, log viewers. So yang ni saya kata ni kita boleh kontrol sama ada pelajar kita boleh share webcam tak. Kalau kita tak mahu dia share webcam, so kita tutup. Saat lagi dia berata, dia akan keluar webcam dia. Kita contohnya kita see ada viewer webcam, adakah boleh ataupun dia boleh nampak yang dia saja, yang kawan-kawan semua dia tak nampak. Share microphone, send public chat message kan. So kita nak bagi ke tak. So terpulang kepada kita baca ni kan. So kita boleh kontrol lah. So tak adalah masa kita duduk mengajar tu ada pelajar yang duduk main-main dengan chat antara dia dan sebagainya kan. Sebab kalau kita nak check, contohnya saya nak check kepada Aiman ni, saya just klik, saya pergi pada chat. Begitu juga pelajar, di dalam pelajar punya screen, so dia boleh klik atas nama ni dan dia boleh check. Tapi kalau kita dah block, so dia tak boleh lah. Ni pelajar saya keluar seorang tadi Okey.
So macam itulah. So untuk pelajar dia limit saja, dia boleh chat dengan dia boleh unmute dia punya mic. Okay, so kita berkuasa penuh. Okay, so yang ini kita promote moderator. Kalau kita nak balik semula dia jadi pelajar, kita demote pada viewer, so dia jadi bulat balik. Okay, so yang ini saya dah bagi tadi hak untuk dia present, so saya ambil balik dia present, so saya yang present, so bukan pelajar. Okay, ini berguna masa kita katalah kita nak minta pelajar buat presentation kan. So kita Abdul Muiz, sekarang you datang ke depan, macam dalam kelas biasa macam tu lah kan. So you present apa yang telah diberi tugasan, so dia present kan. So dia boleh menguasai di skrin lah. Okay, so kita boleh make presenter, so dia jadi presenter saja. Okay, alright. Okay, demote pada viewer biasa. Okay, so ini adalah tanda mic kan, tanda yang ni dengar saja dan sebagainya. Okay, so kemudian kita kat sini kalau kita tengok bahagian presentation, kat atas sekali kita dapat nama kelas kan, kelas yang kita masuk sekarang, virtual class. Okay, dan kita boleh record. So hanya moderator saja yang boleh record ni. So student dia akan tengok button tengah record, kita yang tekan record. So kalau tekan record, so dia akan keluar tanda merah ni sebagai sedang record lah. So kalau kita tak mau, kita boleh record balik. So katalah dalam kelas kan, ada student A present, student B present, student C present. Okay, masa presentation je kita record kan. Mungkin kita boleh buat re-assessment balik pada apa yang telah dibentangkan. Ataupun dia record siap-siap. Apa ni kita minta record tu untuk kita guna untuk lain kali. Okay. Okay, so kat sini, dan kat sini adalah nama pengguna yang sedang bercakap. Okay, so dia akan aktif kat sini. Okay, kemudian yang mic on lah. Okay, ini adalah slide. So ini adalah slide ataupun apa ni. Okay, so tadi saya bagi kat Muiz ni untuk present kan. So saya nak ambil balik present tu, saya klik ni, so saya take. Okay, bila saya, ini adalah slide, ni slide page 1. So kalau kita nak pergi kepada page tu, okay, so kita boleh klik ni. Okay. Sorry, kita next slide kosong, macam whiteboard kan. So next slide ni kosong. So apa yang kita buat, kita nak cerita apa-apa lah. Contohnya kita nak buat satu proses, okay, proses 1, mungkin proses 2 apa dia, proses 3 kan. Okay, so kita gunakan mungkin garisan dan sebagainya. Okay, kita tunjuk pada proses dan sebagainya. Okay, itu line. Okay, kita boleh undo kat sini. Okay, ini nanti tuan-tuan boleh explore lah. So kita ada ni semua, ada teks, kita boleh tulis. So kita tulis apa, proses 1 apa dia, permulaan kita kata. Okay, so petak kita nak besarkan sikit lah. So kalau kita tak ni, kita boleh undo Okay, so itu teks. Okay, kalau kita teks, so kita boleh ambil size mana yang kita nak. Okay, ini color, so kita boleh pilih color untuk apa ni kita nak gunakan. Kalau tuan-tuan ingat, kita menggunakan whiteboard, smart whiteboard kan, lebih kurang macam ni lah, smart whiteboard kan. Maksudnya kita boleh ambil mana-mana ni dan kita boleh conteng. Kat sini dia ada yang freehand punya ni pun kita boleh buat kan. So kalau kita nak besarkan sikit, okay, kita cerita pasal all the process. This is the process yang kita buat kan. So bla 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 kita ngajar sampai habis kelas kan. Dan slide ni kita boleh share dengan student. Kita nanti dalam setting saya akan tunjuk macam mana nak share kan. Okay, so dengan tu kita ada dapat satu salinan lah. Okay, so kita pergi kepada, kalau kita dah habis tu kita pergi pada next slide. So ini macam flip chart lah.
So kita ada kertas-kertas kosong lagi So kita boleh buat aktiviti kat sini. Okey. So kita tengok sekarang ni dia macam kecil sikit kan. Dia kecil sikit. So sebenarnya kita boleh klik ni untuk luaskan. So area kita lebih besar lah. Lebih besar, dan kalau kita nak full screen, kita klik ni, so kita dapat full screen. Dapat full screen. Okey, so kita nak patah balik kepada ruang ni, nak tengok pelajar kita. So kita boleh patah balik So kalau kita nak chat, kita ni. Ni ramai dah yang chatting ni kan. Okey, terima kasih Okey, dia tengok ni, dia bersembang antara dia orang kan. Ini yang boleh kita pergi kepada setting tadi Kita pergi ke setting, kita lock, kita block viewer yang dia tak boleh nak chat sama-sama dia dan sebagainya. Bukan apa, kita nak supaya dia fokus pada kelas kita kan. So kita boleh set kat situ. Okey. So kita tengok tadi tulisan tu dah naik, so semua dah bergerak ke atas kan. Okey, so bergantung kepada kita lah, aktiviti kita kan. Kita tak nak gangguan semasa mengajar sebagainya, so kita boleh block So apabila kita dah buat block tadi, saya nak tunjuk sikit. Bila kita dah view block kata lahir ni, kita tak bagi, ni tak bagi, kita apply. Jadi lepas tu kita pergi kepada pelajar kita, kita lock dia. So sekarang dia dah apply dengan rule yang kita dah buat tadi. Okey, so kita unlock balik. Okey, so kita boleh keluar Alright. So kat bawah ni dia punya elemen dia untuk slide. Kita ada macam biasa ni, kita ada cam dan ni share. Okey, so nextnya saya pergi pada sekarang kita beralih kepada menu yang lain pula yang ada. Okey, kat bawah ni kalau tuan-tuan tengok dia ada tanda cross ni action. So kita boleh upload presentation. Upload presentation. So kita dah buat siap-siap presentation, so kita nak upload kan. So kalau saya upload ni, so dia akan cari kat mana presentation. Yang current ni yang tadi, so kita browse kat mana presentation. Tadi saya ada satu salinan. Desktop tadi, desktop. Ni. Katalah saya nak share ataupun nak tunjuk presentation ni. So dia ambil masa sikit untuk kita uploadkan dia. Kita upload, so dia running. Kita tengok ni kan, dia upload presentation kita kepada presentation area ataupun presentation board tadi. Okey, kat sini kalau kita nak benarkan pelajar download slide kita, contohnya kita uploadkan PowerPoint tadi, so kita boleh klik lah. Yang ni dia tak boleh download. So kalau kita nak suruh dia boleh download semasa kita present, so kita tandakan download Okey, so dah oh belum lagi. Okey, dia dah download sekarang. Okey, ini adalah slide yang saya turunkan tadi So macam tu, go to the next slide. Oh, dia ada satu je itu. Ini masa sikit. Okey, so slide kita Okey, tadi saya tak bagi dia download. So kalau kita bagi dia download, nanti dia ada satu tanda arrow kat sini. So klik arrow, so nanti pelajar dapat download lah. Okey, bila dah jadi di presentation board macam ni, kita besarkan dia. Okey, besarkan. Okey, so sekarang kita dah boleh ni. Kita cerita, okay, today I want to tell you about Big Blue Button. Okay, so we start with what is Big Blue Button about. Okay, so kita ceritakan. So kita rasa ada point yang kita rasa sesuai untuk kita highlight. Dia merupakan satu open source. Pen ini besar sangat, so kecilkan sikit. Okay, dan dia merupakan satu web conference system. Dia menggunakan web. Okay, so dan sebagainya lah. Okay, ataupun kita dah cerita panjang-panjang, kita nak
Okey, ini poin ni saya dah selesaikan, ini kita selesaikan. Okey. So macam itulah. Kan macam kita duduk mengajar dalam kelas biasalah. Lebih dia maksudnya benda ni boleh kita lukis-lukis kat atas dia. Kan, dia interaktif. Dan kita boleh juga allow student untuk lukis. So kat sini kalau kita nak student contohnya melukis ataupun menulis tentang apa-apa yang kita nak kita bagi soalan, so kita klik ni. Okay, ini adalah share dengan pelajar. Okay, so saya ada pelajar saya sekarang. Minta pelajar saya tolong underline perkataan projek. Kalau masih ada lah. So kita tengok pelajar kita berebut-rebut nak line perkataan projek. Okay. Okay, so sebab dia punya tak pandai nak kontrol lagi kan. Ni baru kan. So kalau kita ada tablet pen lagi mudah kan, untuk kita gunakan pen pen punya tool pen tool. Okay. So kita boleh share dengan student. Macam kita dalam kelas biasa, bila kita buat sesuatu kita minta okey CA sila datang ke depan untuk drawkan balik apa yang setelah saya ajar tadi. So dia pun datang ke depan dan dia buat kan. So ini kita panggil nama lah kan. So nanti nama yang berkenaan akan keluar. So kita boleh tahu siapa ni. Oh ni sekarang ni Aiman keluar Aiman Abdul Muiz keluar. Okey. So untuk kita keluar balik, so kita escape. Okey. Okey, kemudian function lain yang saya nak share tuan-tuan dan puan, kita boleh share video Okey. Share video. Share video ni saya kena ambil sekejap video punya ni. Okey. Alright. So, saya copy ni. Kita dah copy siap-siap. Okey. Right. So saya pergi share video. Share video. So masuk URL video. Okey. Okey, so kita boleh share video. So kita kat kelas kan, budak-budak dah boring dah, kita tunjuk video pula kan. So video ni tak perlu kita keluar So kita boleh kita boleh tunjuk video dalam skrin kan. So pelajar boleh dengar dengan jelas. Okey, pelajar boleh dengar dengan jelas, gambar pun dia nampak dengan jelas kan. Kadang kalau kita buka video kat kelas dengan cahayanya tak berapa jelas dan sebagainya kan. Yang ni dia lebih menyeronokkan ataupun lebih efektif lah. Itu yang saya sebutkan awal tadi tu. BBB ni dibuat untuk menambahkan effectiveness dalam pembelajaran dalam virtual classroom. Okey. So kita juga boleh set pool. Pool ni mungkin penghujung kelas kita nak kita nak tahu pelajar ni boleh dapat tak apa yang kita ajar. So kita buat pool, kita dapat general punya assessment terhadap pelajar kita. Okay, so itu video. Okay, so kita dah share video. Okay, kemudian saya nak tunjuk berkaitan dengan sekarang ni adalah share your screen. Ini juga menarik bila kita share screen ni. Okay, share screen. Okay, so dia boleh share entire screen. Saya rasa ini VC lain pun lebih kurang macam ini. Dan kita boleh share application window ataupun Chrome tab. Browser Chrome yang kita buka tu. So kita boleh display dia punya kita boleh share. Okey. Contoh saya nak entire screen ni biasa saja. So kita klik, so dia akan tunjukkan ke semua screen kita. Okey, sekarang saya nak share ataupun nak paparkan screen hanya pada application. So application yang ada kat sini dia akan paparkan. So saya pilih katalah application ni yang ada kat sini adalah Word kan. Yang sedang buka lah. So saya sharekan dia. So tuan-tuan nampak kan? Nampak. Jadi apabila share, yang ini saya rasa amat
Okey, apabila kita share, contohnya macam kita nak ajar software kan. Bila kita ajar software, kita nak tunjuk semua ni. Kan dia punya ni, dia punya menu kan yang kecil-kecil semua ni kita nak tunjuk kan. Tapi masalah apabila kalau kita duduk dalam kelas, kadang projek tu terbelah, duduk jauh sangat tak nampak yang kecil-kecil ni kan. Jadi ini amat sesuai sebab bila kita share dia masih lagi boleh berfungsi boleh berfungsi. Dia ada masalah dengan dengan line Okay, slow sikit. So kita kalau kita share macam itulah, maksudnya kita boleh tunjuk dekat situ, maksudnya setiap apa yang kita buat dengan aplikasi itu dia akan tunjuk. So ini adalah share. Ini biasalah kan. Yang ni live audio So kalau kita klik ni, so kita so kita tak adalah audio Tengok kat sini tak ada audio. So kosong kan. Jadi dia mungkin tak dengar lah apa yang saya sebut. Okay, so kita ambil balik. Kita join balik audio. Okay, so kita masuk balik. Alright. So kita sekarang pukul ada 15 minit lagi. Alright. So sekarang kita tengok sikit berkaitan dengan breaking classroom. Okay, so saya klik ni. So saya breakout room. So saya bagi tahu kat pelajar saya. So pergi buat kumpulan. Katalah kita nak 3 kumpulan. Okay, saya bagi masa 15 minit untuk kamu bincang. Okay, so kita boleh tarik dia nak masuk kelas mana. Okay, so kita susun dia masuk kelas. Okay, so saya create. Apabila saya create, saya pun boleh juga nak masuk ke kelas mereka. Lepas tu saya nak keluar balik pun boleh. Okay, so kat sini tak ada orang dah. Ni buat 3 kelas. So kita ambil lah kat sini kan, supaya setiap kelas ada orang. Okay, jadi apabila saya create, so pelajar akan nampak macam ni. Dia akan nampak macam ni join room. Okay, so dia join lah. Macam saya tadi, saya dah ni. So saya join room. Okay, so apabila masuk je room macam tadi juga, dia akan test sound dulu. Kalau sound semua okay, so dia akan sembang lah. Okay, so sekarang saya dengan Muiz ada dalam kelas tu. So kalau mungkin kita letaklah 3-4 orang kan, supaya dia orang dapat berinteraksi, berbincang dan sebagainya. Okay, dan okay. Okay, ini untuk kelas yang di luar tadi lah. Okay. Okay, so saya bagi tahu kata masa dah tamat, ataupun tadi kalau kita dah set masa, so pelajar boleh tengok dekat somewhere dalam bilik dia tu time yang telah kita peruntukkan untuk dia. Tapi kalau tiba-tiba lecturer tu kata okay semua keluar, so dia end lah. Okay, end masuk kepada bilik yang ramai-ramai balik kan. So kita tengok ni senarai dah ada ramai balik kan pelajar-pelajar yang ni. Okay, sama juga dia setiap masuk kelas dia kena check sound. Okay, so itu dah merangkumi apa yang saya nak sampaikan. Cumanya sekarang mungkin kita boleh buat sedikit simulasi. Tadi pun kita dah buat actually simulasi. Cuma saya nak share sikit. Kalau contohnya kita dah mengajar bla bla kan, kita uploadkan. Contohnya saya ada, setelah saya ajar pelajar-pelajar saya ni berkaitan dengan kamera berkaitan dengan kamera contohnya. Okay, saya dah bagi kelas berjalan. Okay, upload. Ni kat sini kalau kita nak minta pelajar boleh download. So kita klikkan dia boleh di-download.
Okey. Okey, tajuk saya punya kuliah ataupun penyampaian saya hari ini adalah Camera Parts and Function. Dia ambil masa sikit tadi sebab okey, so saya cerita pasal kamera kan. Okey. Okey. Saya cerita pasal kamera. Dia ambil masa sikit sebab dia tak download mungkin first time, lepas second time kita pergi dia laju lah. Bergantung pada internet punya ni. Okey, so saya dah cerita kat mereka semua. Okey, ini lens. Okey, ini adalah apa ni screen display untuk kita ni. Lepas tu ada button-button, saya dah cerita kat dia orang. Okey. Okey, lepas tu apa ni? Oh, ada satu benda yang saya lupa tadi. Bila kita berada di dalam apa ni, di dalam mode slide tadi ataupun whiteboard, kita boleh besarkan. Contohnya saya nak tunjuk ni, detail dia ni apa dia, so saya boleh besarkan. Kalau dia terkeluar, so saya boleh bawa tunjuk lah. Okey. Ini sebab resolution gambar ni dia kecil sikit, so dia tak kurang sharp lah. So kadang-kadang ada benda-benda yang kita nak tunjuk detail kan. Secara dia adalah dengan apa ni, kita punya mouse tu dia ada yang tengah ada roller tu. So kita tolak ke atas dan ke bawah. Dan yang kita kena tukar tangan lah kat sini untuk tolak ke tepi dan ke kiri dan ke kanan. Ini satu function yang baik juga. Kalau tidak mungkin dia semua kecil. Dan seterusnya kita boleh macam tadi. Okey, so kita tengok sekejap, ada satu slide lagi buatnya. Tengok yang siapa tak pasti mungkin slide tu saya tak copy masuk. Tapi apa yang saya nak tunjuk adalah kita boleh buat satu minta refleksi balik, feedback kepada pelajar kita. Sekejap internet ni slow sikit, so lambat sikit lah. Ni kan, contoh kita dah bagi dah ni kat pelajar kita kan. So kita bagi kat pelajar kita, labelkan. Okey, mungkin end of the class kita cerita ni je. Okey, pada penghujung kelas kita tunjuk slide ni. Okey. Okey, so sekarang kita panggil Muiz. Muiz datang. Tunjuk ini apa function button ni. Jadi Muiz pun dia akan klik ini sebab apabila saya share, student boleh buat. Saya tak mau share lah sekarang ni. Sebab saya tak ajar lagi dia kan, Muiz ni. Okey, so saya klik yang ni contohnya. Okey, sorry. So saya tak share. So, nanti Muiz contohnya dia akan tulis lah kat sini. Okey, dia tulis apa? Lens, contohnya lens. Tulis button. Okey, so kita tengok kan. Lepas tu kita panggil orang lain pula. Okey, tulis si benda ni kan. So jadi menyeronokkan lah kan. Maksudnya kita pun tahu, okey, pelajar-pelajar kita hari ni nampaknya dia bagi fokus kan, dan dia masih ingat apa yang telah kita ajar. Okay? Ataupun kita boleh buat dengan pool kan. Kita buat pool, contohnya macam kita dah tunjuk ABC kan. So kita buatkan pool, start pool. Kalau ni ABCD, so kita pilih yang D ni. Okay, bentuk D. Okay. Okey, sekarang saya ada pelajar saya tak tahu dia boleh jawab ke tak. Okey, so tolong jawab. Okey, contohnya soalan saya, which part of the camera function to do focusing ataupun for focusing. Okey. So nanti saya kata, okey pelajar jawab, sila jawab. So saya publish, so dia akan keluar kat sini. Okey pelajar tolong jawab,
Yang mana yang dikatakan sebagai gas lah kan, sebagai focusing ring, ataupun bahagian untuk kita fokus pada kamera. Di lens tu dia ada bahagian untuk kita fokus. So bahagian mana ya? Muiz, Haziq, ini kita nampak kan nama-nama mereka kat sini. Okey, tolong jawab. So nanti belajar. Bukan jawab dengan mulut. Jawab ni, tekan kan kat you akan keluar satu button ABC kan. So sila tekan ABC, jawab apa? Ajar saya ni saya tak buat lagi ni exercise ni. So dia ada keluar kan, saya dah publish tu. Sepatutnya dia ada button di pelajar punya. Tak ada ke? Okey. Sepatutnya dia ada dia keluar result. Dah keluar ada result. Mungkin internet slow kot. Saya tak dapat ni So tak apalah. Maksudnya di student dia akan ada satu kotak ABCD. So dia klik ABCD. So nanti dia akan keluar result kat sini. Ataupun kat sini pun dia akan appear berapa orang jawab A, berapa orang jawab B. So dengan tu kita tahulah apa yang kita ajar tadi rupanya satu bahagian ni kurang jelas kot, semua pelajar jawab salah kan. So macam tu. So saya rasa hampir ke penghujung. So kita ada masa sikit lagi. So sekarang kita balik kepada Okey, so kalau ada public chat, so kita boleh tengok kat sini pelajar macam tadilah. So saya rasa itu sajalah. So sepatutnya ini function ya. InsyaAllah tuan-tuan cuba sendiri. Nanti cuba buat poll untuk dapatkan engagement daripada pengajaran kita hari itu, sejauh mana pelajar boleh menguasai apa yang telah kita ajarkan. Jadi saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. So sekarang saya buka kepada persoalan. Kalau ada soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, kita kena sama-sama carilah. Tapi yang pentingnya, bit blue button ni ada dalam LMS kita kan. Mau tak mau mesti kita gunalah kan, untuk dapatkan rating penggunaan pelajar. Dan saya rasa pun pemilihan bit blue button ke dalam LMS ni satu pemilihan yang bagi saya lah. Saya rasa satu pemilihan yang terbaik lah. Kerana fungsi-fungsi dia yang macam saya sebutkan tadi, untuk menjadikan pembelajaran kita secara lebih efektif. So now I open to terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Jaafar atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita buka sesi kepada soal jawab. Jika ada sebarang pertanyaan, sila angkat tangan dan mutekan anda punya button mic tu. Okey, jika ada soal jawab, silakan. Okey, kalau tak ada soal jawab, tuan-tuan boleh faham ke? Boleh dapat tak? okey, silakan. Boleh faham. Excellent ni penceramah ni. Okey, semua faham kan? Dia tak ada soalan lah. Ataupun semua tak faham pun, dia tak ada soalan juga kan? Biasalah tu. Okey, silakan. Silakan.
Oh, saya ada satu fungsi tadi yang saya tak tunjuk tadi ya. Apabila video okey, pelajar saya sekejap saya check balik. Tadi saya lock tak video. So saya buka sini. Cik, View. share screen. Okey, jap. Okey, so pada ini share screen ya. It's 11 o'clock. Okay. Okey so pelajar saya ni dia boleh tunjuk muka dia tadi kita tak tunjuk apa ni, boleh tak tunjukkan apa ni, muka anda masing-masing dekat ni, Muiz, Haziq, semua ni dummy saja pelajar ni kita guna ni, cuma gambar dia jangan terkejut lah kalau nama lelaki keluar perempuan Okey, so ini Zani ada kat sini kan. Saya pun saya share lah. Internet kita slow sikit ya. So dia tak keluar lagi gambar saya. Tak apalah, mungkin slow sikit. Okay, saya keluar dulu lah. Okay, so kita ada dua orang ni kan. Okay, so kita boleh okay, apabila dah jadi macam ni, so kita sama ada kita slide kita besarkan ataupun slide kita kecilkan ataupun kita nak besarkan gambar Okay, so besar gambar ni saya jarang guna tapi kita apa yang okey. So kita boleh juga buat macam VC lah kan. So kalau ada ramai student-student kita kat sini, so kita boleh guna function sembang-sembang dia kan, bagi tahu ataupun permulaan kelas ke ataupun penghujung kelas ke. Mungkin kita nak bagi apa, kan dalam pengajaran kita start dengan apa ni, permulaan kelas dengan apa kita panggil, kita buat ulang kaji ataupun benda-benda yang berkaitan dengan ni lah. Apa dia panggil tu, satu term dalam pengajaran. Mula-mula kita nak mula kelas kita panggil apa? Izan ni? Set Set indaksi. Kan. So mungkin kita boleh buka dulu. Boleh buka dulu skrin ni kan. Okey, kita sembang-sembang bagi mood pelajar tu baik kan. Semua baru kita start kelas kan. Ataupun kita relate ke apa yang kita dah cakap hari ni. Okey, so maksud dia kita boleh besarkanlah skrin ni. Dan saya baca tu dia kata kalau dalam 15 lebih pada 15 mungkin dia akan slow sikit gambar-gambar lah. So bergantung kepada internet lain. So dia tulis tu unlimited lah, boleh masuk, tapi maksimum dah 15 tu okey. Mungkin kalau tambah lagi dia akan jadi slow Okey, so saya back to moderator balik. Okey, ada persoalan? Okey, baiklah. Jika tiada soalan, saya akan kongsikan link untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan nota ataupun rakaman webinar kali ini dengan like pada page e-learning PTSS. Okey, seterusnya saya akan kongsikan so saya dengan ini menamatkanlah presentation saya. So saya minta maaf kalau ada kekurangan dan apa ni yang baik tu insya-Allah sama-sama kita amalkan untuk
kebaikan pelajar kita, politeknik dan negara kita. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.